Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adilah Syafiqah binti Azhar, pemegang kad matrik D2020-109-3070. Saya akan membentangkan tajuk kajian bagi KPS 3014, iaitu pengurusan murid. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah temu bual, dan yang kedua, kaedah melayari laman sesawang. Bagi kaedah temu bual, kami telah menemu ramah seorang di SMK Sungai Isap Murni, iaitu Puan Rahimah binti Muhammad Nur. Di bawah tajuk pengurusan murid, terdapat 4 faktor, yaitu pentadbiran, mengurus rekod murid, kesediaan murid, dan juga memotivasikan murid. Faktor pentadbiran. Di bawah faktor pentadbiran, terdapat 3 subtopik, yaitu organisasi, program, dan juga keuangan. Yang pertama ialah organisasi. Organisasi pentadbiran dibentuk oleh barisan pentadbiran yang diketuai oleh pengetua. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk membolehkan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam organisasi tersebut, setiap guru menjalankan tugasnya, yaitu mentadbir dan mengurus bahagian atau organisasi masing-masing. Pembentukan struktur organisasi ini mencapai keberkesanannya apabila setiap ahli memberikan kerjasama dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang kedua ialah program. Bagi program pengurusan murid pula, antara program yang telah dijalankan ialah program mentor-mentee. Program ini telah dijalankan dengan mentor, yaitu guru, membimbing mentee, yaitu murid, dalam pelajaran jasmani, emosi, dan sosial. Program ini telah dijalankan atau dikendalikan oleh pihak kaunselor sekolah. Pelaksanaan program ini telah mendapat sambutan dan penerimaan murid dengan baik. Yang terakhir ialah keuangan. Pengurusan keuangan dalam institusi pentadbiran memainkan peranan penting bagi memastikan sesebuah institusi berjalan dengan lancar. Bidang ini memerlukan integriti yang tinggi dan harus cekap dan bersistematik. Dalam pengurusan murid, terdapat beberapa keuangan yang telah diperuntukkan dan ianya dibelanjakan mengikut keperluan, seperti membeli kertas, fotokopi, hadiah, dan makanan untuk murid yang terlibat. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus keuangan ini ialah pihak PIBG. Selain itu, sumber keuangan juga telah diperoleh daripada pihak PIBG. Seterusnya ialah mengurus rekod murid. Mengurus rekod murid terdapat 2 jenis, iaitu online dan manual, tetapi saya akan terangkan online. Jenis-jenis rekod murid. Terdapat 4 jenis rekod murid, iaitu sistem analisis peperiksaan sekolah, sistem sasiah diri murid, pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum sekolah menengah. Dan yang terakhir ialah aplikasi pakalan data murid. Seterusnya ialah ciri-ciri, iaitu SAPS. Memudahkan guru untuk mengakses dan memaskini maklumat kelas, membantu meningkatkan prestasi pelajar, untuk mencatat salah laku murid, APDM untuk guru memasukkan kehadiran dan memudahkan guru untuk mengemaskini maklumat. PIJSK adalah untuk guru melaporkan aktiviti sukan murid dan membentuk murid yang sihat dan aktif. Mengurus rekod murid yang seterusnya ialah secara offline. Terdapat 3 jenis mengurus rekod murid secara offline.
Yang pertama ialah rekod kedatangan murid. Rekod kedatangan adalah penting kepada guru kerana ianya berfungsi kepada guru untuk merekod kehadiran murid setiap hari. Rekod ini memudahkan guru untuk mengambil tindakan kepada pelajar yang sering tidak hadir ke sekolah. Contohnya dengan memberi amaran kepada murid yang tidak hadir melebihi 10 hari. Yang kedua ialah rekod cegah ponteng kelas. Tujuan pembentukan rekod ini adalah untuk memantau murid di kelas sewaktu PDP dijalankan. Ianya berfungsi untuk mengesan pelajar yang ponteng kelas kerana setiap guru kelas bertanggungjawab dalam mengurus rekod ini. Dan yang terakhir ialah rekod kehadiran co-kurikulum. Rekod kehadiran co-kurikulum ini mampu melibatkan penglibatan murid dalam aktiviti co-kurikulum kerana markah kehadiran adalah 50% dari keseluruhan markah. Rekod ini bertujuan untuk memastikan murid hadir di setiap aktiviti yang dijalankan. Guru boleh memantau rekod ini dengan bantuan setiausaha yang merekod kehadiran dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Maksud kesediaan kognitif ialah perkembangan mental untuk menerima rangsangan. Kesediaan efektif merupakan sikap murid terhadap pelajaran dan kesediaan psikomotor menjalani latihan menggunakan tubuh. Di samping itu, kesediaan efektif, kesediaan kognitif dan kesediaan psikomotor penting kepada murid untuk menjadikan murid lebih matang dan lebih banyak pengalaman. Cara untuk meningkatkan kesediaan efektif, kesediaan kognitif dan kesediaan psikomotor dalam diri murid-murid ialah contohnya mengukuhkan asas murid dalam membaca dan mengeja. Perbezaan di antara kesediaan efektif, kesediaan kognitif dengan kesediaan psikomotor ialah kesediaan kognitif lebih kepada mental seseorang pelajar. Kesediaan efektif adalah lebih kepada sikap murid dan kesediaan psikomotor lebih kepada aktiviti yang dilakukan murid. Kematangan fizikal, mental, sosial dan emosi mampu mempengaruhi murid dalam kesediaan belajar kerana murid yang matang akan lebih bersedia untuk belajar kerana murid seperti tahu apa yang mereka inginkan pada masa hadapan. Seterusnya, kaedah atau teknik PDP yang digunakan oleh guru bagi mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar ialah kerja berkumpulan supaya murid yang bersedia membantu murid yang kurang bersedia. Selain itu, pengalaman sedia ada murid membantu murid untuk lebih memahami akan sesuatu yang dipelajari akan mereka semaikan dalam pembelajaran seperti mereka lebih mudah melakukan pembelajaran bahasa Melayu. Masalah perbezaan kesediaan belajar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Berdasarkan hasil daripada temubual, wujudnya perbezaan kesediaan belajar dalam kalangan murid adalah disebabkan latar belakang, sosial dan tahap kesihatan murid adalah berbeza. Masalah pertama iaitu perbezaan sikap dan minat dikatakan mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar kerana murid yang minat belajar akan fokus kepada pelajaran. Maklumat tambahan daripada internet untuk masalah ini ialah setiap murid mempunyai minat yang berbeza menyebabkan murid yang meminati sesuatu subjek atau aliran yang dipelajari akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Seterusnya, aspek perbezaan perkembangan mental pula telah dikatakan bahawa murid yang cerdas lebih cepat memahami dan mengingati apa yang diajar oleh guru. Untuk menguatkan lagi pendapat ini, maklumat daripada internet menunjukkan setiap murid mempunyai corak perkembangan mental yang berbeza walaupun mereka berada pada peringkat umur yang sama. Sebagai contoh, murid yang pintar mudah memahami tentang sesuatu topik yang dipelajari berbanding murid yang lemah. Selain itu, maklumat tambahan lainnya daripada rujukan internet ialah masalah perbezaan keyakinan diri yang berpunca daripada beberapa faktor seperti latar belakang keluarga. Sebagai contoh, murid yang kaya
akan lebih aktif dalam pembelajaran kerana mereka telah dilatih dengan pelbagai kemahiran oleh ibu bapa mereka seperti pandai berbahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi, mereka akan lebih menonjol dalam kelas. Perbezaan pertumbuhan fizikal turut mewujudkan permasalahan ini kerana setiap murid mempunyai perkembangan fizikal yang berbeza yang menyebabkan setiap individu juga mempunyai kebolehan dan kelebihan yang berbeza. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha telah dinyatakan yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini, iaitu dengan memberikan motivasi dan memperbagikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali ialah memotivasikan murid. Maksud memotivasikan murid adalah memberikan keyakinan dan semangat baru kepada murid. Pertama, tahap motivasi murid. Tahap motivasi murid terbahagi kepada dua, iaitu motivasi tahap rendah dan motivasi tahap tinggi. Sebab berlakunya perbezaan tahap motivasi dalam kalangan murid adalah kerana murid kurang keyakinan diri, masalah kesihatan dan mempunyai masalah sosial serta keluarga. Cara untuk melihat seseorang murid itu mempunyai tahap motivasi yang rendah dapat dikenal pasti melalui keputusan peperiksaan atau kelakuan murid tersebut yang tidak mempedulikan dengan tahap prestasinya. Manakala murid yang mempunyai motivasi tinggi dapat memajukan diri dalam pelajaran. Guru-guru dapat mengatasi masalah perbezaan tahap motivasi dalam kalangan murid ini melalui mengadakan perbincangan antara guru dengan murid. Dan guru perlu memberikan suntikan motivasi kepada murid. Malahan guru juga perlu memberikan keyakinan dan semangat baru terhadap murid dengan baik. Seterusnya, kaedah motivasi murid. Kaedah ini juga terbahagi kepada dua, iaitu kaedah intrinsik dan kaedah ekstrinsik. Maksud teknik intrinsik adalah motivasi yang didorong oleh kepentingan dan keseronokan dalam tugas sendiri adalah diwujudkan dengan tidak mengeluarkanlah bergantung kepada tidak memberikan hukuman yang berat sekiranya manakala menghadapi kegagalan dalam pelajaran adalah prestasi aktiviti dalam usaha untuk mencapai hasil yang ditentukan daripada kuasa luar. Guru-guru perlu mengamalkan teknik motivasi dalam meningkatkan prestasi murid dengan cara memberikan ganjaran kepada pelajar yang berusaha keras dan mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang. Kebiasaannya, guru-guru akan menggunakan teknik ekstrinsik dengan memberikan sokongan dan dorongan yang tinggi kepada pelajar untuk menjadi pelajar cemerlang. Seterusnya, cara meningkatkan motivasi pelajar. Setiap guru mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan motivasi pelajar. Dan kebiasaannya, guru-guru akan memberikan ganjaran kepada murid yang mempunyai prestasi yang cemerlang. Guru-guru percaya bahawa cara ini dapat memberikan motivasi yang lebih baik kepada pelajar untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Sekiranya cara tersebut kurang memberikan hasil yang positif, guru-guru akan melakukan cara lain seperti mengurangkan tekanan yang dialami oleh murid ketika belajar supaya mereka tidak merasakan diri mereka dipaksa untuk belajar. Akhir sekali, implikasi memotivasikan murid dalam sesi pembelajaran. Pengkaji dapat mengukur tahap implikasi memotivasikan murid dalam PDP yang dijalankan. Ciri-ciri guru yang memberikan suasana pembelajaran yang positif di dalam kelas adalah guru yang sentiasa positif dan tidak mudah mengeluarkan kata-kata kesat kepada murid ketika murid melakukan kesalahan. Bukan itu sahaja, komunikasi juga amat penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang positif supaya guru dapat mengetahui tahap keyakinan murid ketika belajar. Aspek memotivasikan murid ini penting untuk memastikan murid mempunyai minat yang mendalam untuk belajar dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Dengan itu, cara guru untuk menarik perhatian pelajar dalam menyertai aktiviti akademik adalah memberikan pelbagai ganjaran yang menarik supaya
murid lebih berminat untuk menyertainya. Kesimpulannya, pengurusan murid memainkan peranan penting bagi sesebuah sekolah kerana ia mempengaruhi pencapaian dan prestasi sesebuah sekolah. Oleh itu, guru-guru terutamanya penolong kanan hal ehwal murid haruslah menjalankan tugas dengan baik agar sistem pengurusan murid berjalan dengan lancar. Hal ini dikatakan demikian kerana pengurusan murid melibatkan aspek pentadbiran, mengurus rekod murid, kesediaan murid belajar dan memotivasikan murid. Sebagai contoh, rekod murid sangat penting kerana ia dapat digunakan untuk menilai kemajuan dan pencapaian murid di sekolah. Jadi, pengurusan yang baik akan melahirkan murid-murid yang cemerlang dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek.